apa orang kata apa minor project, tak ada. Sebenarnya semua ni adalah big project 1, 2, 3 ni. And especially for final project ni, you have group work and you have individu punya marks juga. So ni akan bahagi pada dua. Okay. Cuma project tu yang saya akan brief hari ni tu is still group work. Tapi macam biasalah, it's all up to each member lah macam mana dia contribute. Okay, this is quite orang kata apa, quite another big project lah. Yang tengok yang first project tu is more towards apa, virtual ni kan. Cuma yang for project tu insyaAllah kita pun dah dapat kelulusan, kita akan pergi site lah for project tu and final project. So kita combine sekali, the same site. Okay, so ni the apa breakdown. So kalau you refer, you have to refer benda ni benda ni memang selalu akan ada dalam you punya apa ni, Google Classroom tu, and I hope you dah ada printed dah. Ni memang you punya guide ni. You nak tahu apa-apa, it's all here. Tak ada dah benda kita nak kata nak ubah apa, unless kita beritahu ada perubahan. Okay, the schedule memang kita ikut yang ni setakat ni. So project to brief is today 28 April. Okay, submission dah settle 25th ni. So ini kita akan go through up to mana submission date. Ni the 9th of June. Okay, so you have, kita akan break ni. Ni memang you raya dah ni, next week ni. 1, 2, 3, around 4 weeks ya sebenarnya. It's not, tak begitu lama sebenarnya, 4 weeks. Dan you ada break satu lagi ni sebelum apa ni, sebelum submission tu. Okay, tapi untuk for the full face to face lah, sebab nanti memang after break ni semua face to face kan, betul tak? Semua akan datang masuk fasa 2 kan? Betul tak betul? Betul. So you're ready ya? Ready after raya tu memang you dah kena masuk dah. So you will have apa ni? Physical face to face classes. Okay? Cuma for lecture, sebab kita sebab saya kena bagi the mass lecture kan for all 74 of you tu, kita stay buat online lah sebab kita tak ada that ruang untuk cater untuk semua 74 orang tu lah. Okay, tapi when we go towards tutorial for each group tu, memang kita akan have a studio. Okay, so you akan go to the physical studio lah. Cuma mungkin saya rasa tak silap we still have to share lah. Maknanya nanti tak apalah, kita tengok kemudian lah. Tak apa. Tapi apa-apa pun you akan ada your own masa untuk you punya time for studio session physically, and lecturer pun ada kat situ lah untuk for the grid session. So kita tak ada grid online lagi lah. So it's better like that lah. So maknanya you kena experience benda tu kan. Sebab rasa you tak experience lagi kan. Apa ni physical. Dah pernah experience tak? Masa part 3. Part 3 pun online kan? Online. So ni first time lah nak masuk studio. Physical studio. First time lah. Yeah, first time. First time. Okay, so you should be excited sikit. You nak masuk and then next time dah practical lah kan, sekejap je. Then 2 kali je studio sebenarnya. Tak apalah, at least merasa lah, sebab ada yang some people memang dia totally online kan. Ada tak? Oh tak ada lah, tapi dia akan experience jugalah online and experience physical. Alhamdulillah dia pun dapat experience physical lah. Okay, so tapi tak apa sebab because even though 4 weeks, 1, 2, 3, 4 weeks ni for apa? Face to face classes, tapi sebenarnya you ada extra 2 weeks ni. You kena manage your own time masa break tu. Okay, sebenarnya masa tu sebenarnya banyak sebenarnya. Okay, untuk you siapkan. Okay, cuma hari ni saya akan briefing. So up to today lah, apa yang saya boleh inform. Kalau Puan Waidah tu kan, kalau ada info lain yang setakat saya tahu, kita punya site visit is on 19 so ni memang you have to take note. The 19th of May sampai 23 kan? 19 sampai 22 ya, sorry. Kita sampai Sunday. Bukan 23 lah, sampai 22.
Okay, ni saya just bagi briefing dulu. Okay, hari ni saya bagi briefing dulu, nanti after break tu baru kita betul in detail macam mana kita punya setup untuk trip tu. Okay, so take note 19 Thursday tu kita akan stay dekat Kampar. So bandar Kampar lah kita punya site nanti. Siapa nak pergi Kampar? Pernah dengar tak Kampar tu kat mana? Pernah dengar tak? Siapa yang tahu Kampar kat mana? Siapa tahu? Pernah dengar tapi tak ingat. Apa yang orang sebut pasal Kampar? Apa yang pernah dengar pasal Kampar? Sebab Kampar ni bukan Ipoh, bukan Taiping kan. Semua tempat tu kalau kita bayang kan, Ipoh ni boleh bayangkan apa dia dalam kepala. Kita dah belajar imageability kan. So when you talk about Ipoh, bila nampak dah the image. Taiping, kalau Taiping you boleh bayang image apa? Kalau Taiping, what can you imagine? Ataupun you visualize kalau kita cakap bandar Taiping? Taiping korang tak tahu juga ni. Taiping tahu tak? Taiping? Korang tak pernah dengar Taiping ke? Tak pernah. Oh, Kampar yang ada warna-warni tu. Betul lah tu. Siapa dekat dia? Saya Putri. Putri, Betul. Semua sekarang tak warna-warni, dia gelap kan ni. Nampak gelap kan? Gelap kan? Gelap. Yang cakap bandar warna-warni tu ialah ini. Bandar Agazia apa dah. Kenapa dia tapi maybe your side tak up to kat situ. Setakat ni lah tengoklah macam mana nanti. Tapi yang cakap tu betul lah. If you familiar with with Kampar, memang dia punya strict, dia punya apa orang kata, not to say identity, tapi lebih kurang macam tu lah. Sebab sebenarnya when we talk about identity of town kan, sebenarnya what you apa yang you sebut tu pun itulah sebenarnya the mental image kan yang you sebut tu. That's what we call mental image yang you boleh bayang. Sebut ni bandar ni, apa yang the first thing that come out on your head. And then baru kita tengok in detail sebenarnya benda tu apa, is it the elements of landmark, element of notes ke kan, elements of apa, attraction dari segi apa. Tapi benda tu memang ni yang kita study tu sebenarnya, itu yang kita nak betul-betul cover on the town tu, on the bandar tu, bukan ke bandar kan. Nak cari tu, identity tu. So that's how we go through imageability studies tu. You kena faham tu. The first part, imageability, is more towards image kan. Nak tengok visual dulu. Kita tak tengok dari segi experience. Experience tu mungkin ada tapi tak terlalu fokus sangat. Dia lebih pada nak tengok mental map tu, mental mapping. Dari segi apa? How we view the city tu. Macam mana kita boleh ingat bandar tu. Kan? Macam mana eligible lah. That's how we talk about eligibility. Ni betul lah yang siapa sebut Putri tadi. Tak apa bukan saya. Orang ni dekat model Google ni. Okay, bandar Akasia di Kampar. It's part of Kampar tapi I'm not sure kalau kita boleh categorize sebagai bandar another town lah. It can be a township, so called township lah, new township. Cuma it's very controversial sikit lah. Controversial bukan dari segi apa yang didesign tu, that's one part lah kan. Tapi sebenarnya what you see now ni, you nampak apa? Dalam setiap gambar ni apa yang you rasa missing? Yang orang ambil gambar ni kan? If you compare town yang you buat you buat studies kat KL kan, apa sebenarnya yang missing? Boleh tengok dalam gambar ni. Activity. Human activity. Ya, siapa cakap lah? Tak nak saya tengok kat sini, saya nampak kat screen. Apa cakap? Salihin. Betul. Very good. Activity. So kenapa ni tengok ni? Barbershop. Mana aktivitinya? Mana orang potong rambut? Ni mana lagi? Ni lagi lah. Nak telefon ke? Masuk kat sini tahulah.
guna handphone je kot. Tapi what you see now sebenarnya is what is reality in this town ni, or we call this town ni lah. Apa yang nampak macam ni kan? Kalau pergi nampak yang dekat bandar ni pun macam ni lah rupanya. So do we call this as a township, a city? A city mantap lah. Pekan ke? Kan? Tu that will be kita punya ni lah. It will be up to our interpretation nanti. Okay, tapi Bandar Kampar, this is not Bandar Kampar. Ni part of Bandar Kampar. Bandar Kampar tu besar. Dia ada old town dia dan dia ada new town dia, new township. Yang ni is another so-called township lah juga kot kita panggil kan. That's why you kena differentiate. Dia ada new town, dia ada old town. Dan kenapa town tu terbentuk, you kena tahu juga the history behind it kan. Dia kadang-kadang township dia akan bermula dari segi aktiviti lah kan. Kalau kita tengok kat Ipoh kan, kalau Ipoh apa yang dia punya main activity kalau dulu rasa-rasa? Apa dia punya aktiviti lama lah memang daripada dulu sampai sekarang. Daripada sekarang lah. Dulu lah kata dulu yang memang famous. Kat Ipoh ataupun Perak ni. Perak terkenal dengan apa? Lombong. Ya, betul. Very good. Lombong kan. That's why lama guna Perak kan. Lombong ni lah, bukan Lombong silver kan, tapi Lombong tu yang membuatkan certain township tu hidup lah. Dia start with that and then baru dia start ada those communal space, ada space dia start building, start activities, start commercial. That's why kampung tu pun dia got betul juga kan, from activities ni lah sawah apa kan, bendang. That's why dari situlah mula pendapatan Melayu apa semua tu. It depends on the culture and depends on the activities tu. So there is no activities, there is no township sepatutnya kan. So yang ni what I can say, panggil apa dah, if you can Google lah, this is what we call Disneyfication. There is a term called Disneyfication. Tahu tak Disney? Disney dah dengar tak? Kan, semua tahu kan? Disney kan, tahu kan? Takkan tak tahu kot Disney. Siapa yang subscribe Disney apa dah? Disney apa dah? Plus ke apa? Channel tu lah. What you know about Disney tu, sebenarnya there is a term called Disney, tak sure Disneyfication. Disney Plus ni yang channel tu. Dia macam tu. Disneyfication. Kalau you pernah dengar lah. Tapi you can Google this and you can try to understand maksudnya. Daripada banyak dia lah. Tapi apa saya boleh translate daripada Disneyfication ialah when there is something that you create based on ni lah, macam based on theme. Memang Disney kan, Disney tahulah Disney ni dia sangat famous in terms of animation dia, kartun dia kan semua kan. So sometimes there are certain areas or certain planning ataupun development, dia memang ambil copy paste apa yang Disney buat tu and then dia letak balik kat satu tempat. So that's why there is a term Disneyfication. Maksudnya dia ambil tu apa yang ada kat Disney tu all the themes konsep tu, letak mana-mana. So you create contoh ni lah, another so called Disney lah kat Kampar. Bukan saya nak kata saya nak kritik apa tak. You need to be, you kena analytical. You kena tengok serta bandar, you kena fikir balik. Sebab you sekarang you dah urban design student. You dah masuk urban design. So when you are urban, you call yourself urban designer, you tak just boleh tengok certain bandar and you just take for granted lah macam lalu ni. Bandar ni, kedai ni apa. Tak. Cuba you tengok betul-betul macam mana benda tu berlaku, macam mana bandar tu hidup. Ataupun macam mana bandar tu mati. Kan? Kenapa dia mati? Kan? So benda tu you have to think about lah. Sebab ni akan masuk pada you punya final project nanti.
Kan, bila buat pada projek, itulah you kena tackle. When there are issues macam ni, what is the solution sebenarnya? Or is there no solution? Yang baju raya tu. Okay, ni saya ambil daripada Google ni lah. Saya tak tahu lah ni. Tapi this is apa bandar tu lah. Bandar Agazia kalau tak silap. Tengok. Nama ni. Ni Alice apa? Ni Bell apa? Ni cerita apa? Bell ni cerita apa? Siapa tahu? Korang tengok kartun ni. Tengok apa lah korang ni? K-pop je. Siapa tahu cerita apa? Belle, Alice. Apa dia? Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Alice ni straightforward lah. Alice in Wonderland lah. Okay, tapi kalau kita dapat, tak tahulah kalau kita ada peluang, kalau dapat pergi, we can go just to just walk around, tengok. Tapi this will not, tak lah kot, tak sure lah. Kan, it's not be part of our site kan, unless kita bagi tahu kemudian lah. Okay, tapi ni memang this represent situ lah. Apa yang tengok ni, inilah yang kami pergi pun memang inilah keadaan dia. So, tak apalah. We go to the site tu insyaAllah. Tapi tak apalah, maknanya bagus lah bila you cakap macam tu, maknanya you know Kampar, tapi the Kampar that you visualize ialah itu. So tapi yang kita akan study is more towards the old and the new town lah. Yang tu yang dekat, that's another part of the puzzle of another puzzle of the town tu. Tapi the main, tak tahu ada boleh street view, boleh kot. Saya pergi, ini kita banyak combination of banyak yalah kita sebab kita projek pun memang kita ke Kampar kan, so maknanya saya kena at least brief dulu lah, brief sikit dulu, nanti bila kita pergi pada after break tu baru kita betul-betul go to the site plan and everything tu lah. Boleh kot? Boleh lah? Wan apa Roida? Ada ya? Ada. Kan lepas break tu baru kita tengok pada the coverage semua kan, site plan tu kot. Betul. So ini saya nak bagi, mana you masa cuti ni tolong familiarize yourself dengan site. Itu je saya nak minta. Okay, jangan kata terkejut, ni Kampar kat mana. Sebab tu saya nak tanya ni seorang-seorang, saya nak tanya what you know about Kampar dulu. Bagi introduction dulu. Okay, at least lepas cuti dia bila letak the site plan and everything tu, you tak terlalu janggal sangat lah dengan site ni. Okay, sebab this is not a very familiar site jugalah untuk you all kan. Ipoh tu lain lah, Ipoh Taiping tu standard lah. Nampak is something quite new and there is a lot of potential untuk kita develop. Just to give this is the old town lah. Just kita tengok secara walk through sikit. Tapi ni tu saya katakan, bila kita buat street view tu memang dia akan pilih waktu-waktu yang tak ada kereta lah. Tapi dia ni bukan gambaran dia. Ini saya nak kata kalau Bandar Kasia tadi tu memang betul. Itulah yang nampak, itulah saya rasa lah itulah yang realitinya setakat ni. Tapi ni is going to be very busy kat sini. Ni busy. Okay, sebab kat sini lah akan ada all the activities. Ni kata activities tu. Saya rasa dia ambil hari weekend ke, hari Ahad tu tak ada kedai-kedai tutup tu, tak nampak busy sangat kan. Tapi this is the proper town of Kampar. This is the old town. So, akan tengok. Okay. Tapi I hope sekarang ni, dia dah buat imageability. Bila kita tengok macam ni pun, dia dah terus boleh pick up dah. Mana tempat, mana landmark, mana ni. Mana yang kata, mana tempat tumpuan dia, mana notes dia. You dah kena patut dah dalam kepala automatic macam tu dah. That's why bila masuk di studio, your view of urban design ataupun your view of going to a town itself kan, town itself pun dah patut dah berbeza dah. You bukan tengok sebagai turis dah. You should go there as an urban designer dah. You patut tengok apa yang tu saya kata macam analytical lah. You have to have analytical punya mind.
boleh masuk. You kena ada tendency apa untuk rasa nak komen. Kan? You all memang suka komen kan? Kalau you all ni, kalau bab-bab apa social media apa tu memang cepat kan, nak komen ni, ni apa, kecam tu kan. Tak apalah, sebenarnya benda tu not to say benda yang negatif kan. If you have that sifat tu, sebenarnya benda tu boleh jadi benda positif. When you ada tendency untuk kita nak komen kan, kita selalu nak komen kan, kita tengok benda-benda ni, kenapa macam ni, kenapa, apa pasal apa, buruk lah apa kan, kenapa buat macam ni, apa tak kena macam kan. Dia macam benda tu bertanya-tanya kan, that curiosity tu sebenarnya cuba you turn into something yang you boleh buat dalam design ni kan. You should be able to analyze, analytical. Maknanya kita tengok ni, okay, kenapa dia kena macam ni, kenapa colour kena macam ni, kenapa fasad dia it's not so clean apa kan, kenapa, why the design of the signage, kenapa tak standard, then how do you create things to be standard, how do you create image of this town dalam keadaan macam ni, and then when you walk, where do you walk, kenapa you tak ada tempat untuk nak berjalan betul-betul, kenapa kawasan-kawasan ni apa ni, kenapa tak ada proper walkway, kat mana kita boleh walkway, kalau kita bawa walkway, apa jadi kat parking ni, macam tu tak benda-benda tu. I hope bila dah masuk di studio ni, benda tu kena automatic keluar dalam kepala. You kena train yourself macam tu. That's how we have ideas for design. Itu je sebenarnya, is datang daripada curiosity. Kan, curiosity untuk nak tahu dan nak tahu kenapa, nak tahu macam mana. Itu kena selalu train lah kan, sebab benda-benda ni pun kadang dia belajar tu, kadang dia belum sampai lagi lah, tapi bila dah lama buat design kan, bila lama masuk studio buat projek apa ke, benda tu akan automatic terus, dia akan terus macam tu, terus rasa nak analyze kan, analytical. Bukan nak kata benda tu negatif kan, bukan nak kata you comment tu sebab nak mengutuk, tak. You comment because you find that there is something is not properly done ataupun it's not right, and you fikir macam mana you nak buat, how do you solve it. It's all about finding solution, and solution is based on design lah. Macam ni kan, makan elok tak? Kan, tak rasa macam if you do this, tak block kawan jalan nanti, kenapa tak adjust depan sikit, boleh tak kita nak adjust somewhere here ke, enlarge sikit ke, tahu lah, acquire land sikit. Fikirlah benda macam tu. Boleh faham tak? Apa saya cakap seorang ni? Dia boleh dapat tak the idea, apa tu, the point tu yang saya cuba sampaikan tu. Kenapa you kena view the town as what I ask you to view tu. Bukan sekadar tengok jalan, panas lah apa, asyik panas kan, manjang kan, jalan sikit panas, sikit panas. Itu je korang fikir. Cuba fikir pasal benda lain pula, all the other functions dalam town ni. Korang faham tak ni? Bebel seorang ni. Boleh faham tak? Tak faham, cakap tak faham. Kan? Boleh, tapi tak apalah kalau you boleh faham tapi you tak reti lagi, tak apa. That's okay. You tak reti, inilah cara kita nak train nanti, kita nak belajar dalam studio ni. Okay, macam inilah contoh. Kan? Lorong ni. What can you do with this space sebenarnya? Yang apa fungsi space ni sebenarnya? Kita tak tahu kan. So, you need to find out lah. Kalau nampak macam ni, I don't think vehicle pun boleh lalu kan. If vehicle tak boleh lalu, kenapa tak we don't apa? Why not we just pedestrianize lah kawasan ni? Maybe you can create something based on the building activities. Ni yang penting. That's why any design pun, you jangan tengok this is a strip of land yang kosong, yang tak ada apa-apa. Dia bukan tak ada apa-apa, dia ada apa, dia memang ada benda. Because whatever we design, propose kat sini, it always depends on the function of buildings ni. Kena faham tu. That's why dalam berdesign saya kata there is no side context yang apa ni? Orang kata dalam berdesign, the building ni bukan side context. Dia bukan macam park you buat apa, park tu you buat okay, side you besar luas kan, luas, and then you ada building keliling. Building keliling tu jadi supaya side contact kan, but it's not something yang you kena design based on that side lah kan, tapi secara umum lah kan. Tapi kalau berdesign, building is part your side.
You jangan fikir, okay ni site contact, kita tak perlu peduli dah ni bangunan apa. Tak. Whatever you design sini, depends on activity ni. So macam ni kan, tire company kan. Activity dia apa? Untuk tire lah kan, untuk tires and apa workshop tu kan. So what do we design here? Kalau ada keperluan untuk design. Takkan kalau letak meja makan kat sini kan? Takkan orang letak shaded daripada pokok, shade kat sini tempat orang apa membaca ke apa kat sini. So malah you tak faham lah. That's not how we design. So we need to cater for the urban dwellers ni. Tahu tak urban dwellers? Urban dwellers adalah penduduk. Setiap bangunan ni ada penghuni dia, ada dia punya resident dia sebenarnya. That's why urban ni kita banyak deal dengan shop houses. Kan? That's why it's called shop houses. Shop, bawah, houses. Orang duduk. That's why we call shop house. Kalau tak kita mari shop je lah. Macam mall kan. Mall tu mall kan. Shop kan. Shopping mall kan. Dia tak ada houses. Okay. So nanti saya rasa dalam brief tu kena adjust sikit lah. Sebab rasa yang dulu ni virtual kan. So this time we are going to the site tu lah. So ni ada sikit ralat sikit, nanti saya adjust balik ni. Okay. It's not through street view lagi sebab sebelum ni memang kita street view lah sebab tak boleh pergi site kan. So this time memang kita akan go to the site. So it's not based on street view tapi based on physical site visit nanti. Mana dia? Ni. Okay. Sambil tu ada siapa nak tanya apa-apa? Kita belum brief lagi ni. Baru muka 5. Ada apa-apa soalan? Clear tak semua ni? Berapa orang lah? 66. Itu lecturers lah. Baru 60 something. Ada apa-apa nak tanya? Any question? Tak apa clear ke? Mufa boleh pick up ke? Your second project. So your second project ni pun, apa dia site ni pun akan jadi you punya final project site juga. Maknanya that's why when you do apa ni project 1, project 2 semua kan, sebenarnya that is part of your inventory analysis. Kita pun bukan kata okay bila buat final project, okay we start another site inventory, buat site analysis yang baru pula. Tak, sebenarnya dalam berdesign, your imageability studies, you punya sequential studies, that is part of your inventory analysis sebenarnya. Dan termasuklah on top of it, akan adalah you buat masa project 3 tu, adalah benda-benda lain yang kita tambah lagi. Yang biasa kita buat lah, attribute tu kan. Tapi, sequential dengan imageability is part of it. Jangan fikir, okay, imageability tu project lain, sequential project lain, tak ke tepi. Dan kita start buat final project. Tak. Bila kita buat final project tu ni, especially on the same site, data tu memang betul-betul carry forward pada final project. So jangan buat benda tu sekadar nak siap-siap itu dan letak ke tepi. Tak. Nanti final project kita akan tanya balik the same thing yang you dah belajar dalam imageability and you dah belajar dalam sequential untuk punya final project punya marks. So kena ingat tu. All the project yang you buat tu is part of the site inventory analysis, site studies ni lah, site survey ke apa. So kena ingat. That's the uniqueness of urban design lah. Dia tak sama macam studio lain kan. Dia tak sama macam project-project park ke, housing ke, okay, residential ke apa semua tu kan. Urban ni dia memang it's interesting lah kalau nak pergi towards ni kan. Kalau betul-betul nak go towards urban design betul-betul lah belajar part 4 ni. So, nanti masa part 6 mungkin you nak carry forward site kat tempat lain ke ataupun site kat sini pun terpulang lah kan. Site kat sini dan nak buat individu as your own individual project, that would be a bonus for you lah sebab you dah buat dah, you dah study dah everything. Okay, so betul-betul fokus on the studio ni masa part 4 ni. Okay, this is a new town, old town, dan kita akan cover juga akan cover juga new town lah. So ada 2 lah. Saya bagi just brief dulu, introduction dulu.
town. And here we go, ni Bandar Baru. Bandar Baru ni dia what to say happening sikit lah kan. Ni Bandar Baru. So ni pun part of your site juga. So it's quite big lah. Nanti tak apalah sebab tu kita tak buat bulan puasa kan. Tapi you kena ingat dulu, zaman-zaman dulu, open design memang kita buat masa bulan puasa. Tak ada kata, oh bulan puasa kita buat virtual. Tak. Semua kena di site visit. Semua kena buat sequential, kena buat imageability, buat final project dekat site. Tak kisahlah macam mana. Pandailah. Banyaklah ceritanya kan waktu puasa ni. Tapi nak katakan semua survive. Tanyalah Wan Y ke Miss Fazira ke, you dah go through dah open design ni. Tak sure lah you all bukan masa puasa kot katanya. Selamat lagi lah kot. Tapi batch mana yang kena pada waktu puasa tu terpaksa lah waktu puasa lah. Macam you all ni kan patutnya awal SEM dah kena pergi site dah bulan puasa ni. Tak ada masalah, okey ke semua? Dia orang ni jadi landscape architect ada firm sendiri ke semua. Okay, mana pergi ni? Ni hotel. So tengoklah, dia boleh nampak lah different views kan, different views. Sama lah, bila dia tengok ni, okay, you kena fikir sendiri. Okay, what can you differentiate? Tadi kita tengok old town. So this is the new town. Mungkin kita tak boleh tengok activities lah. Activities tu sebab street view is not a very good method untuk nak tengok activities lah. That's what I said. Kalau kita tengok virtual site ni, for walkthrough okay lah untuk tengok kan, untuk tengok sekeliling. Because that is the point of street view pun. Dia nak bagi kita tengok the view of the street tu, view sebanyak mungkin. Okay, as clear as possible. So bila ada ramai-ramai orang tu dia tak bagilah ambil gambar kan. Tak ada point lah sebab dia dah block all the buildings kan. So boleh tengok lah. Siapa yang suka nasi kandak, adalah sini. So boleh tengok lah mana notes dia, mana landmark dia kan. Kat sini. So itulah, bila saya tengok ni pun saya susah cari a very clear landmark kan. Tapi itulah, adalah kan. I think the hotel can be part of it lah. Tak nampak. Tak cukup tinggi kot. Okay, ni pun saya bagi tips-tips sikit lah. Patutnya ni kena cari lagi, kena cari masa projek nanti. Saya bagi tips-tips sikit lah kan. Itulah bila saya view town macam ni lah saya tengok kan. What can you say about the view kan? Apa the image kan? Okay, ni akan pergilah sini insyaAllah. Okay, I think tu je kot for the site tu lah. Okay, untuk site tu. So dapatkan gambaran and sambil-sambil tu tolong search this, town ni kan. Bandar Baru Kampar and Bandar Lama. Saya kalau tengok daripada Google Map ni kat sini lah. So we take note. Kalau nak tengok ni dia punya tu lah, dia punya kata landmark juga kan. Antaranya ialah ni lah Hotel Grand Kampar. Ni one of the landmark hotel hotel besar. Ni landmark untuk Bandar Baru Grand Kampar Hotel. Kan kalau nak search Google Map, nak search where the coverage of the town tu, tu you go towards tu. Okay, satu ialah Grand Kampar Hotel. Kalau dekat Old Town, I think dia punya landmark lah, tapi you can look for dataran Muhibah. Ni boleh jugalah kan, tapi at least dia nampak unik sikit lah. Kalau nak cari dekat shop house ni, dia tak ada yang distinctive sangat kan, tak terlalu ini sangat tak nampak something special sikit lah. Tapi kalau nak cari tu ialah ni lah, carilah ni dataran Muhibah ni. Boleh kat dataran Muhibah ni. Dataran Muhibah Kampar ni. Okay, so that will be like a starting point for your
area of Old Town. Ni Old Town semua, Tasik pun ada semua ni. Old Town, saya tengok ini coverage, ini hotel tadi kat sini. Nampak? Itu kecil ke besar site? Ni dari sini. Kecil ke besar? Ni rasa. Nampak tak? Nampak kecil ke besar? Ni. Besar, tapi kalau ikutkan dulu, kalau trip-trip apa kita baru pergi Penang tu kan. Penang kadang-kadang sebesar-besar ni pun ada. Jalan lah. For project tu nanti, okay, after break tu kita akan go towards apa, the detail of apa ni, the technique lah, sebab kita akan buat apa ni, sequential kan. Sequential tu kita akan settle lah benda tu kan. Tapi the method of it is walking now. Is walking from one point of origin and go up to a destination yang kita pilih. Origin, destination, kat mana. And then we will walk. Ya, jalan. It's not walking straight, tak. Kita takkan walk straight. Kita akan walk every inch dalam ni. You akan rasa macam mana buat the excitement kita nak buat urban design nanti. Urban study site visit. Tak semua courses ada macam ni. Sini dia ada. Okay, saya kata kan, you walking ni jalan ambil gambar. Cara ambil gambar pun ada teknik dia, nanti saya akan explain sikit. Tapi macam ni lah. There must be a origin. Kita letak, let's say dataran bawah istilah origin. Destination macam saya kata tadi lah, maybe dekat sini ke, kat hotel ni ke. So you have to walk. You cannot take any transport. You have to walk and you have to capture every walking route yang you ambil tu. Ni saya bagi intro lah kan. Saya nak bagi intro apa yang you kena buat and what you need to prepare. Physically you have to prepare. And then equipment pun you kena prepare lah, especially cameras lah. Kalau you balik tu, memang kat rumah lah kan. Kalau you nak bawa ke studio ni, make sure kalau you ada kamera, separate camera lagi better lah kan daripada phone kan. Phone tu kadang boleh lah, tapi sometimes phone tiba-tiba kau ambil gambar, tengok tiba message apa, dah lari dah. Tak boleh. Dia kena very stable. You need to be very stable. You ada camera, you need to snap every inch of your walking experience ni. Tutak sampailah. Ada orang daripada ni pagi, sini dah malam maghrib lah. Ni bukan benda lawak-lawak ni, memang betul. Ni semua tanyalah you punya senior kalau tak percaya. Dan bayangkan benda tu berlaku pada bulan puasa. Memang ada, memang terpaksa. That's syllabus. Itu memang kerja kan. Bulan puasa lah. Pergi sahur sampai buka dah. Dan masih berpuasa. Betul sangat kan. Okay, so dengan lepas ni, dengan lepas break ada lah orang nak drop. Tiba ada orang nak quit. Kan, tak sanggup. Tak payahlah. Semua orang dah melalui ni. Daripada zaman dulu sampai sekarang, tak ada apa-apa pun. Semua okey je. Okay, tapi akan nampak lah. Mungkin saya cakap ni tak boleh bayang. Kalau dia tengok apa sini yang kerja, mungkin boleh bayang kot kan. Apa sequential punya projek kan. Nanti saya akan tunjuklah sikit. Tapi saya nak bagi gambaran for your preparation nanti after break ni. Okay, make sure you have very good camera. Camera yang stabil lah kan. Digital camera tu. And then you snap untuk you ambil nanti. Okay, kalau you ada kat rumah lah, so bawa untuk ni. For your group So group pun saya rasa kita akan maintain lah the same group tapi depend nantilah tengok macam mana kan. Because benda ni memang is quite physically challenging sikit lah. Sebab you kena berjalan. Okay. So, mungkin tapi saya tak ada masalah pun. Kalau ikut semester lepas kita cakap macam mesti ada seorang lelaki kan. Untuk setiap group kena ada lelaki untuk ni. Lalah lelaki tu kena reject. Semua dia ambil perempuan, okey je. Grup perempuan tu yang score. Betul tak? Betul. Siapa menjawab tu? Tahu? Sebab dulu memanglah sebab benda ni ialah satu, tapi rasa last time pun form Y kita ni kan
kita letaklah seorang lelaki kan dalam satu group kan. At least one person. Betul? Bukan pasal the energy tu, pasal security lah. Kadang-kadang when you walk tu Betul. kita akan lalu kawasan yang Bahaya. bahaya sikit lah. Keselamatan tu penting lah kan. Bila ada lelaki tu konon-konon je lah. Akan apa bagi secure sikit lah kan. Bila orang tengok ada lelaki tu, entahlah nak cakap pun dari sini pun lelaki kan. Tapi macam tu lah, tapi tak ada masalah. Tapi at least you need to have ada campuran lah kan. Ada seorang lelaki tu untuk wakil satu group, okay lah. Okay, because it's going to be physically challenging sikit lah untuk project 2 ni. Okay, dan sebenarnya bila buat project 2 tu, you already covered project 3 sekali lah untuk site visit, site study tu. So yang tu pun kita akan brief nanti in detail. Okay, so kita pergi one trip tu for 2 project. Project 2 dengan final project. So you tak akan pergi sekali lagi untuk final project tu. So that's why you need to be very thorough ni. Tak pergi setiap area of the site ni. Okay. Lagi itu. Okay, saya pergi pada brief lah. Okay, semua ni. Okay, saya dah upload dalam Skillshare Study ni dalam Google Classroom. Saya dah upload brief and rubric, buku Townscape. Ni sepatutnya semua dah ada dah. Printed saya dah katakan semua wajib ada seorang satu printed yang you boleh pegang. Okay. Ni. Nampak tak? Saya tak ada gambar. Saya tak tengok kamera ke? Ni ni buku dia. Tak boleh nampak. Okay, buku Townscape ni. Townscape ni memang another klasiknya, klasik book lah. Okay, tengok tahun tu. Cuba tengok tahun tu, tahun bila. Cuba tengok email Townscape. Semua sepatutnya dah ada dah. Bila dia punya publication? Tahun bila? Cepat. Cepat Townscape. Tahun bila publish? Dah minta kan buku ni kan? Jadi semua dah ada 3 buku tu dah sepatutnya. 1961. Siapa tu? Aziz. Okay, very good Aziz. Okay, 1961 dia punya first edition. Okay, so bahasa dia kalau compare dengan imageability, image simplicity tu, dia lagi berbunga daripada yang first book tu. So ni pun orang kata another challenge lah for you. Okay, tapi tak ada masalah. Ni tak ada masalah. Kita dah 20 tahun dapat projek yang sama. Kan? Semua orang dah baca buku yang sama. Satu dunia membaca buku yang sama. Because this is part of orang kata textbook lah dalam urban design. Okay, semua orang, all the urban designers yang sekarang ni pun, all the professional pun akan based on the same reference juga. Termasuklah buku ni. Okay, cuma apa saya boleh beritahu, when you learn about project 1, imageability, yang tu berkaitan dengan apa, you rasa? Dia fokus pada apa sebenarnya? Bila tengok imageability tu. Apa you dapat daripada project imageability tu? Apa you belajar? Itu je saya tanya. Cepat. Kalau wakil setiap grup boleh cakap pun lagi bagus. Apa sebenarnya boleh dapat? Bukan nak cakap dari segi technical terms pun. Sebenarnya apa you belajar daripada project 1 tu? Apa you dapat? Cepat bagi pandangan. Saya nak dengar you cakap. You dah tak on camera kan? Dapat mengenal pasti kawasan tu. Apa maksud mengenal pasti tu? Apa yang sebenarnya kita fokus on? Kalau ikut dari segi senses tu kan, the 5 senses, apa yang kita paling banyak guna? Kita ada berapa senses? 5 ke? 5 ke? 6? Banyak guna sensor mata. Okay, betul. Siapa ni?
Putri ya? Betul. Ha. Mata. Okay, kalau mata apa okay, kalau you say we use our eyesight. Okay, eyesight kita gunakan untuk apa? Untuk apa dia punya function dia? Melihat. Melihat tu ya, tapi kalau dalam term dalam term invisibility, yang belajar invisibility kan, if you look tu kita apa? Kita lebih pada on the dia punya aspect tu apa? On the V huruf V. Yes, very good. Visual. Okay, kita lebih pada visual because we want to learn about the identity of the site. Nak tengok image lah, that's what we call image. Dia sebut image. Image tu kalau ikut terminologi tu adalah gambar kan. So bila gambar, adakah kita boleh dengar daripada gambar? Tak kan. Kita boleh, image is something to view kan. So we talk about image of the city is something towards focusing on the view, view and the identity. Apa benda kita boleh nampak. That's why I said it's not on the experiential side tu mungkin ada tapi taklah begitu mendalam lagi. So maknanya patutnya apa you bawa daripada project 1 tu is in terms of how do you view and how do you identify the image of a certain town ataupun certain city. Tu you kena pegang, tu you kena dah kena ada dah. That principle tu dah kena ada apa orang kata? Dah kena let's say dah embedded lah, dah lekat dah satu benda tu. Okay, you dah sekarang patutnya dah boleh pandai, dah boleh view a certain town in terms of identifying dia punya image. Okay, tu baru satu benda. Okay, so project tu you akan go another step. You dah boleh view, tapi view pun ada juga, that's why we call sequential tu. Kita akan ada banyak steps tu. View tu ada, tapi kita akan tambah lagi in terms of the experiential part of it. The experience, dia punya senses. Yang tu yang you kena detail up tu. You dah boleh view dah sebab you dah patut dah boleh tahu dah. You are knowledgeable in terms of viewing the city. Tapi it's now in terms of you nak feel pula. Kita lebih pada feeling. Senses on the emotional side pula. How do we sense a site? How do you feel lalu kat situ? You rasa apa? Bila tengok certain element dekat bandar tu, you boleh translate apa? Dalam bentuk apa? Dalam words tu apa you boleh termkan dia? Walaupun dia seremeh-temeh, kata sekecil-kecil benda macam fire hydrant je kan? Tahu tak fire hydrant? Pilih bomba tu. Benda tu pun you boleh tafsir juga as an element of something. Itu kita pergi pada projek tu. Townscape kan. Itulah buku Townscape tu. Dia kalau tengok buku tu, saya tengok sebentar, saya share dekat. Okay, buku pun kita bagi ni. Okay, so copy tu kita bagi tapi printed memang semua kena ada, wajib. Nanti lepas break ni kita akan check seorang. Semua patut dah ada dah, dia punya own copy. 3 buku. Okay, 3 buku tu mesti ada on your side. Sebab itulah kita punya base kita. So nanti dalam buku ni you akan lebih fokus pada this content ni. Especially supervision, place and content. Ni 3 benda ni betul-betul kena betul master lah. Yang ni semua kira sampingan lah. Okay, ni ada supporting. Ni semua supporting. Functional tourism supporting. Tapi when you talk about the townscape ni ataupun project tu imaginability pula. Sequential project ni, yang ni kita akan selalu come out. The terms akan datang daripada serial vision, place and content dalam buku tu. Okay, yang tu you kena betul-betul understand dia punya prinsip dia, teori of it. So banyak nanti you kena go back lah sebab nanti you punya first task tu sama juga macam project 1. You need to submit your slide presentation. Okay, kalau ikutkan dalam schedule ni,
Okay, dalam kat sini ya. Ini rubrik, sorry. Rubrik. Rubrik. Pen dalam rubrik yang dalam ni. Course plan ni. Lepas break tu, memang you punya presentation date on the Thursday kot. Tak silap. 12. Okay. So maknanya your homework nanti untuk cuti ni, you'll have to read the book tu and come out dengan your review of Townscape lah, buku Townscape ni. Okay, in the form of the slide. Sama juga macam project 1. Okay. You kena study dulu. Monday tu memang saya akan bagi lecture. Tapi lecture tu is not something yang you baru nak dengar. Saya akan tanya banyak soalan nanti. Masa lecture tu is a matter of asking question je yang you dah belajar, yang you dah tahu. Okay, ni this is your homework. You kena study lah, ambil lah buku tu. You dah ada kan buku kan? Patut you dah ada printed ni. So maknanya itulah homework lah, baca lah. Ada masa sikit ni, waktu studio ni pun kan, hari ni memang hari studio. So this is your homework in the group. Okay, it depends how you manage your group lah, group members kan. Dulu you ada macam elemen-elemen tu tak apalah. You dah ada 5, nak bagi 5 kan. Sekarang ni everything is very comprehensive sikit. Okay, because dia macam dalam bentuk, kalau buku ni kan. Buku ni kalau edition baru pun dia still black and white. Macam ni. Tapi macam saya kata, you talk about tadi, apa benda? 3 benda tadi. Apa ingat? Apa 3 benda yang saya minta you focus on? Nak kata, nak test balik. Baru saya sebut tadi. 3 benda apa dalam buku ni yang kena tengok? Yang paling utama. Siapa? Siapa boleh bagi tahu? Yang saya sebut tadi, saya dah tanda tadi dengan merah tu. 3 benda yang paling penting. Tidur tu. Cepat, apa benda? 3 chapter ataupun 3 item yang dalam buku ni yang saya kata you kena focus on dalam banyak-banyak ni. Serial vision, place and content. Very good. Apa tu? Madiha. Madiha. Okay, very good. Betul. Okay, serial vision. Place and content. Serial vision, this is serial vision. Okay, saya bagi intro lah, brief. Nanti lecture tu kemudian. Just nak bagi tahu. The thing is all about serial vision. Serial vision means this is view lagi. Okay, ni kita gunakan our senses, menggunakan mata lah. Okay, our optic. Okay, concerning optic. So maknanya apa yang ditunjuk sini yang saya boleh ceritakan dalam satu page ya. Ini satu page baru ni kan. This is what I call tadi tu walking through a town from one origin. Let's say ni origin kan. Ni origin. Origin, this is destination. So walking ni will go, you will experience a series of views lah. Kan, series of views. Maknanya every step ni you takkan jalan straight tu lah. You takkan jalan straight je berapa kilometer sejam tu kan. You akan tak jalan. Kalau masa jalan dalam keadaan biasa mungkin 10 minit, ni mungkin ambil sejam. Sebab every step tu you will take a photo, snap. Another step, 5 step, 10 step, snap. Another 5 step, 10 step, snap. This is what we call serial vision. And this is what we call sequential study. Sequence kan? That's what we mean by sequence. Sequential, sorry. Sequential datang dari perkataan sequence. So dia mesti ada sequence lah. Dia takkan jadi, okay gambar ni akan kejap ini, kejap ini, kejap ini. Sebab patah balik. Dalam itu masuk balik sini. Patah balik ni. Ini tak. It must be a sequential. There must be a sequence, a system. Ni semua kita akan create nanti. Bila kita masuk after break tu, ni semua kita akan create, kita akan set out for you all. Bukan kita set out lah. You all kena set out and kita akan review balik.
betul ke tak, logik ke tak. Maknanya in one side tu, you tengok gambar dia kan, it's similar to this kan. You start from one, jalan, you take a snap, masuk sini ke, nak masuk lorong ni sikit ke, snap sikit, snap. You jangan miss, snap tu jangan miss. Dia mesti consistent. You tak boleh 5 step, ambil 1 snap, and then another 20 step, ambil another snap. Tak, dia mesti 10 step, 1 snap, 10 step, 1 snap, 10 step, sekian lah. Tapi, yelah yang nampak macam, ya Allah, macam tu ke sir, kena macam ni lah. Tak, ini, zaman-zaman you all ni dah okey dah. Kalau dulu, saya tak tahu lah, zaman Puan Waidah tu, ada tak yang you kena sketch satu-satu ni? Ke belum lagi? Ya, kena tak ada gambar, kita sketch satu-satu. Setiap gambar. Site kat mana? KL ada, Kelantan ada, Alustar ada. So jangan komplain langsung. Sebab dulu memang you tak ada luxury of ambil gambar. You kena sketch satu-satu. Ni bukan bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dah. Ni sebab buku dia cerita prinsip je. Nanti saya tunjuk board. Board tu mungkin 10, mungkin berapa? 20 pun ada kot. Satu board penuh dengan sequence of images. Dia masa tu berpuluh-puluh board. In sketches, bukan in photos. Foto satu hal kan, dulu zaman dulu yang ambil foto je lah, tapi yang ambil foto dulu bukannya digital camera, yang memang kena print kat kedai tu. Bukan boleh main, okay, tengok snap, okay boleh delete, tak. Itu ambil je from let's say berapa kilometer ya, tak tahulah 2 kilometer, 5 kilometer ke. Siap ambil, pergi print gambar, tak jadi masa time tu, kau buatlah sekali lagi, start balik. Another time, another trip. Kan, sebab dulu zaman dulu mana ada digital camera, dulu ambil gambar, snap, di print kat foto. Time print foto lah bagi tahu gambar tu jadi tak jadi. Kalau kata gambar tu blur, gambar tu hitam, ataupun gambar yang ambil tu tak boleh, lecturer reject. Start balik. And you cannot start from anywhere. You have to start from beginning. Sebab hilanglah dia punya serial vision tu. You buat slide mana-mana, you tak boleh start kat situ. You kena start balik. If not, you will lose the sequence of the serial vision. Menarik tak? Saya seronok buat ni. Challenging kan? Nampak macam best sikit. Buat studio. Ni je site visit gitu je kan. Ni best sikit ni. Kita buat ramai dalam group kan. Kita tahu siapa group member yang sejati. Kan? Kita nampak siapa sebenarnya kawan-kawan kita. Tak apalah, tu dululah. You all okay, tak masalah. Tu universiti lain ni sikit. You all okay, tak masalah. Group member semua okay. Semua bekerja. Kerja sama. Okay, so boleh baca lah. Okay, baca. Sebab dia, tak apalah, it's more theoretical, tapi tak ada masalah. You baca, try to understand. Tapi yang saya bagi tahu tu, that's the principle lah, secara umumnya. In simple terms lah. Tapi boleh bayang, you tengok lah, ni pun dah explanatory lah kan. You tengok pun you boleh faham lah sikit kan. It's a sequence. Nampak dia tulis kan, 1, 2, 3 semua kan. Sequence by step lah. Bila dia view tu from one point to another point, dia akan nampak lah view yang differently. Tapi every view nampak tak? Dia akan ada the same element yang takkan lari. Sebab dia tak boleh putus. Itu maksudnya. That's what we call emerging and existing view. Emerging means that tak apalah, saya bagi sikit lah lecture sikit kan. Tapi nanti you kena fahamkan sendiri nanti. Lepas tu baru saya bagi lecture. Okay, means that existing view, where you stand ni nombor 1 ni, kan, you duduk tu dah kira you punya existing view, tu tempat you berdiri. Kan. Emerging tu is something coming yang kat depan ni, yang you baru nak pergi ke situ. Let's say emerging you, kalau dalam ni mungkin ni lah kot, ni mungkin emerging. Ni emerge, something yang nak datang. Existing kat sini you diri kan, let's say ni existing you. So you kena nampak, you kena ada apa orang kata direction, kat mana you nak pergi. Kat sini you nak pergi. So you need to walk here. Tapi walking here dia must be step-step tu. Dia step dia. 1, 2, 3,
sorry lah, 10 tak elok. 4. Ni ada 1, 2, 3, 4. You nak tengok sini. You berdiri kat sini kan, existing kan. Tapi you akan nampak a few emerging view kat sini. Ni ada emerging, ni ada emerging. Okay. Sebab ni existing, ni yang datang. Bila you dah berjalan kat sini, emerging becomes your apa? View apa? If you are here, this is existing view. Existing yang sekarang, emerging yang datang, yang nak datang tu depan tu. Ni, point 2. So kalau kita dah sampai kat point 2, kita punya emerging view dah jadi apa? Existing. Yes, very good. Existing. So our emerging will be the next step sini. So macam itulah proses dia. Sampailah berapa kilometer. Tak. Kilometer bukan meter. Kilometer. Okay, must be existing, emerging macam tu. So dia takkan putus. That's why I said, that's why bila you select somewhere here, unless you pandai, you boleh cari balik mana emerging, existing, you boleh start balik sini. Tapi mostly kalau dia select mana-mana tu, dia kena start balik. Sebab dia tak boleh hilang, dia tak boleh putus. Itu dia punya prinsip dia. Gambar yang ni tak boleh putus. Okay, ni tak pelan. Ni buku. That's why I say dalam slide nanti, slide presentation, jangan ambil gambar daripada buku. Saya tak benarkan. You kena ambil gambar from banyak reference tu kan. Saya bagi contoh kalau ikut apa ni yang dulu-dulu lah, ni pun not to say